Sebanyak 26 kampung terlibat dalam kempen bersih Putatan yang dilaksanakan bermula April sehingga hujung tahun ini bagi memastikan Putatan sebagai daerah yang bersih. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syalmi Yahya berkata, objektif kampung itu adalah untuk memupuk budaya pentingkan kebersihan, terutama di kawasan masing-masing supaya rakyat hidup dalam keadaan sihat. Ditanya berapa markah diberikan bagi tahap kebersihan di Putatan ketika ini, Syalmi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat berkata, setakat ini belum ada pemarkahan namun ia dilihat dalam keadaan yang kurang bersih. Syalmi bagaimanapun berkata untuk tempoh ini pihaknya menjalankan pendekatan dan sebab itu perlunya semakan semula pada setiap bulan sepanjang kempen dilaksanakan. Sementara itu, projek Pusat Transformasi Bandar UTC Sandakan yang dicadang ditempatkan di Menara Majlis Perbandaran Sandakan MPS perlu diteruskan setelah tertangguh sejak beberapa tahun lalu. Penyelaras Bahagian Barisan Nasional Parlimen Sandakan Datuk Lim Ming Hu berkata, projek itu perlu diteruskan bagi manfaat penduduk Sandakan dan kawasan berhampiran. Beliau berkata perkara itu adalah antara isu yang dibincangkan ketika kunjungan hormat beliau terhadap Presiden MPS Benedict Asmat di Wisma Perbandaran baru-baru ini. Ming Hu berkata projek UTC Sandakan yang diluluskan Kerajaan BN sebelum ini mampu meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat selain membawa impak positif kepada pusat bandar Sandakan. Selain itu, katanya beliau turut membangkitkan projek Fasa 2 dan 3 PPR Taman Harmoni yang juga diluluskan Kerajaan BN terdahulu namun belum dilaksanakan. Turut dibincangkan pada pertemuan itu, katanya ialah usaha untuk merancangkan lagi aktiviti ekonomi di kawasan perbandaran Sandakan. Projek solar berskala besar LSS dilihat mampu membantu menangani masalah kekurangan bekalan elektrik yang dialami beberapa kawasan di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan ketika ini. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, aspek itu antara manfaat pembangunan projek LSS di Sabah yang akan dilaksanakan di Sandakan, Tawau, Kunak, Beaufort dan Papar selain Labuan pada tahun ini. Katanya sebanyak 8 syarikat pembida atau pemaju sudah dilantik bagi melaksanakan projek itu dengan kapasiti janaan tenaga keseluruhan sebanyak 67 megawatt membabitkan kos 268 juta ringgit. Selain menambah bekalan tenaga yang disalurkan dalam sistem grid elektrik di Sabah dan Labuan, projek itu turut disasar sebagai antara usaha kerajaan meningkatkan penggunaan sumber hijau dalam penjanaan elektrik. Katanya kementeriannya turut menetapkan sasaran 31% sumbangan TBB pada 2025 melalui pelbagai inisiatif penjanaan tenaga hijau termasuk menerusi projek solar berskala besar. Terdahulu Hasan berkata, 8 pembida atau pemaju projek LSS itu disenaraikan pendek oleh pihak ST untuk pembangunan loji fotovoltaik solar berskala besar di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan. Katanya syarikat terbabit akan membangunkan loji masing-masing di daerah Sandakan, Tawau, Kunak, Beaufort, Papar dan Labuan. Berita seterusnya, pembukaan semula pintu sempadan dan peralihan negara ke fasa endemik bakal membawa cabaran baru kepada pasukan kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah Eskom. Komandan Eskom Deputi Komisioner Hamzah Ahmad berkata pihaknya percaya pembukaan sempadan bermula hari ini akan meningkatkan aktiviti jenayah rentas sempadan. Katanya ia sudah pasti bakal merancangkan lagi industri pelancongan negara yang dikhawatiri membuka ruang kepada penculikan untuk wang tebusan untuk bergiat aktif semula. Beliau berkata demikian ketika berucap pada perhimpunan sempena hari ulang tahun Eskom ke-9 hari ini. Hamzah berkata pihak Eskom bagaimanapun sentiasa bersiap sedia dan akan terus memperkasakan sempadan darat dan laut S-Zone menerusi pelbagai operasi terancang. Katanya seperti sudah maklum, Eskom dipertanggungjawabkan untuk mengkoordinasi pengoperasian dan pengawalan kawasan keselamatan merangkumi 10 daerah pantai timur dari Kudat hingga ke Tawau. Hamzah berkata kawalan keselamatan di daratan melalui Road Checkpoint RCP Sapinango serta kelabakan juga akan terus diperkasakan dan diletakkan di bawah Opstaring Pasukan Gerakan AM PJA Sabah. Seterusnya, seorang pemandu lelaki maut manakala isterinya cedera selepas kenderaan dinaiki mereka terbabas sendiri dalam kejadian di kilometer 10.7 Kampung Minangkop Jalan Tamparuli, Ranau semalam. Dalam kejadian jam 3 petang itu, pasangan berkenaan yang menaiki Proton Iswara dikatakan dalam perjalanan dari arah Ranau menuju ke Tamparuli. Bagaimanapun sebaik tiba di lokasi kejadian, pemandu kenderaan dipercayai gagal mengawal kenderaan sehingga terbabas. Ketua Polis Daerah Tuaran Deputi Superintenden Muhammad Hamizi Halim
Muslim berkata, akibat hilang kawalan atas pemanduan berusia 31 tahun terbabit, kenderaan mangsa yang terbabas terus melanggar batu besar yang berada di bahu jalan. Pemandu kenderaan mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala penumpang kenderaan iaitu isteri mangsa yang berusia 28 tahun turut cedera dan kini dirawat di Hospital Tuaran. Sehubungan itu, Muhammad Hamizi memohon saksi bebas yang melihat kejadian berkenaan untuk tampil bagi membantu siasatan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.